Kadu mau kaya, pasti mau kuatkan aja. Mau kuat aja, tu pasti mau pakai tu punya otak. Itu yang ai用力投入，用力投入了后，你需爱做项物件，专心落去做会成功。Selamat sejahtera kepada semua. Nama saya ialah Jusni Ayu. Nombor ID saya ialah 12013021114. Tokoh yang saya memilih untuk tugasan ini adalah tentang seorang yang boleh dijadikan inspirasi kita, yaitu Tan Sri Lingkotong. Tan Sri Lingkotong merupakan usahawan yang ketiga terkaya di Malaysia kita. Pada tahun 2007 dengan nilai persen dianggarkan sebanyak USD 4.2 bilion. Beliau merupakan pengasas penting yang memberikan banyak sumbangan kepada pembangunan ekonomi negara kita dengan pembukaan pusat hiburan Genting Highland di negeri Pahang. Dato' Lingkotong dilahirkan pada 28 Februari 1918 di Agara Ansi, wilayah Fujian, China. Bapaknya bernama Lin Xichen dan ibunya bernama Korban. Beliau merupakan anak kelima dari 7 orang adik-beradik. Beliau telah mendirikan rumah tangganya dengan Puan Sri Lim King Hua dan juga mempunyai 6 orang anak. Selain itu, Lingkotong adalah seorang yang merendah diri, juga adalah senang bergaul dengan orang bawahnya, di mana beliau sendiri yang akan memantau dan bersama-sama melakukan kerja. Dia juga adalah seorang yang menepati masa, rajin dan seorang yang dermawan, di mana beliau telah mendirikan Yayasan Link yang mengumpul derma dan membantu institusi pendidikan dan kesihatan serta membantukan pesara tentera. Sebab saya memilihkan Dato' Tan Sri Lingkotong sebagai tokoh mengkaji dalam tugasan ini ialah Genting Highland adalah satu tempat yang saya paling suka mengunjung. Jadi saya mau mengkaji usahawan pembangunan Genting Highland, yaitu Dato' Tan Sri Lingkotong. Usaha yang ketiga yang dimiliki oleh Tan Sri Lingkotong telah membolehkan beliau menjadikan seorang usahawan yang berjaya. Lingkotong dilahirkan di persekitaran desa di sebuah kampung. Pada masa itu, China berada dalam keadaan kekacauan dan kerusuhan selepas Revolusi 1911. Semasa beliau berusia 16 tahun, bapaknya telah meninggal dunia sehingga terpaksa menamatkan pelajarannya di sekolah bagi mengambil alih perniagaan adanya untuk meringankan beban ahli keluarganya. Selepas itu, beliau memutuskan untuk mengambil langkah ke Malaysia mengikut jejak langkah sebelumnya, yaitu Lim Kian Chong, dan meninggalkan China pada awal Februari 1937 pada usia 19 tahun. Beliau terpaksa mencari pekerjaan di Malaysia kerana berlaku pergolakan di China. Di Malaysia, kerja yang telah dilakukan oleh beliau adalah sebagai tukar kayu, petani sayur-sayuran dan peniaga kecil-kecilan, dan juga mendalami bahasa Melayu sementara itu. Selepas mendapatkan pengalaman, beliau terus menjadi subkontraktor bangunan dan menyiapkan tugasan pertamanya untuk membina sebuah sekolah yang 2 tingkat. Tetapi dengan sikap beliau yang tidak berputus asa, beliau dapat memiliki syarikat sendiri, yaitu Kian Hua dengan bermodal RM175. Seterusnya, Tan Sri Lingkotong semasa bekerja di Cameron Highland telah ditarik dengan persekitaran kawasan tersebut. Beliau kemudian memilih Gunung Ulu Kari yang ketinggian 1800 kaki dari Paras Laut untuk memilih resortnya sendiri karenanya lebih dekat dengan Kuala Lumpur. Pada awalnya, idea ini tidak mendapat sokongan ramai kerana membangunkan resort di kawasan hutan tebal kelihatan mustahil. Namun, Tan Sri Lingkotong nyata meneruskan projek tersebut dan kerja pemindahan bermula pada 18 Ogos 1965 yang mengambil masa lebih 6 tahun. Berbagai kesukaran dilalui oleh beliau sepanjang melaksanakan projek ini, termasuk kos yang sangat tinggi, masalah cuaca serta struktur bukit tersebut. Sepanjang projek ini, beliau telah menggerakkan banyak pembelajaran tanpa menggauskan masalah dan keuntungan sehingga beliau menjualkan esta getahnya sebesar 810 hektar untuk meraihkan
Rp25 juta. Dalam masa yang sama, beliau berjaya mendapatkan lesen kasino daripada penanda benci dulu itu, iaitu Tunku Abdul Rahman. Namun ketika itu, Tunku Abdul Rahman melawat Genting Highlands dan memuji keupaya Lim Kok Tong untuk membangunkan perandingan yang menyumbangkan kepada industri pelancongan Malaysia tanpa bantuan kerajaan. Jadi, Genting Highlands membuka pintu kepada pengunjung pada 8 Mei 1971. Pada hari kini, Genting Highlands telah menjadikan salah satu destinasi pelancongan asing dan domestik yang paling popular di Malaysia. Dato' Lim Kok Tong terus membangun dan mengembangkan Genting Highlands dengan mempunyai idea asal sebuah hotel dengan kemudahan asal pelancong. Antara projek itu adalah pemindahan lebih banyak hotel, taman tema, larangan dan luaran dan pusat komersial. Pada tahun 1993, atas cadangan Tun Dr. Mahathir, iaitu Perdana Menteri Malaysia ketiga itu, sebuah bandar dibangunkan di atas tanah seluas 81 hektar di sekitar tempat stesen kereta kabel, iaitu Genting Skyway. Ia dinamakan sebagai Kok Tong Jaya, sebenar nama Lim Kok Tong, sebagai tanda kenangan atas usahanya dalam pembangunan Genting Highlands. Pada 31 Disember 2003, Lim Kok Tong menyerahkan jawatannya di Genting Group kepada anak keduanya, iaitu Tan Sri Lim Kok Tang. Projek yang telah dilalui oleh Tan Sri Lim Kok Tong iaitu membanyak air hitam di Pulau Pinang dan pengairan Gembu. Beliau juga memiliki hotel yang terbesar di dunia, yaitu Genting yang bernama First World Hotel yang mempunyai 6,300 bilik, kasino 24 jam yang dikunjungi oleh 24 juta orang setahun, syarikat kapal pelancongan Star Cruise, syarikat kapal pelayaran ketiga terbesar di dunia, dan juga perniagaan gas dan minyak di Asia serta Eropah. Penghargaan yang telah dianugerah kepada Lim Kok Tong bersama-sama dengan pengusaha Genting Highlands adalah Malaysia Entrepreneur Award, Manager of the Year Award, Mr. Achiever of the Year Award, Number 1 Ranking 10 Malaysia Leading Company, dan juga G2E Asia Visionary Award. Pada 6 Jun 1996, beliau telah dianugerah kenangan Tan Sri dari pemerintah Malaysia daripada sumbangannya membangunkan negara. Tan Sri Lim Kok Tong telah meninggal dunia pada 23 Oktober 2007 semasa berumur 89 tahun pada jam 11.00 pagi kerana sakit tua di Pusat Perubatan Subrajaya, Selangor, Malaysia. Acara menzahirannya beliau dilakukan di kediamannya di Kok Tong Villa dan Kok Tong Jaya. Majlis pemakaman mayat Tan Sri Lim Kok Tong diadakan secara tertutup untuk ahli keluarga sahaja di Kok Tong Memorial Park, Genting Highlands pada 29 Oktober 2007. Menurut majalah Forbes Asia, Lim Kok Tong merupakan seorang yang terkaya di Asia Tenggara dengan jumlah kekayaan sebanyak USD 42.2 bilion bersamanya Rn 160.6 bilion ringgit Malaysia pada tahun 2006 sehingga beliau meninggal dunia. Pengajaran pertama adalah beliau telah menyahutkan cabaran itu dengan bekerja mengikut shift 24 jam sehari sepanjang mingguan untuk memastikan cita-cita itu tercapai. Semasa pemindahan Genting Highlands Resort, beliau telah melalui berbagai rintangan dan upaya semata-mata untuk mencapai matlamatnya. Pengajaran kedua, beliau mempunyai visi yang terancang dengan memilih kawasan Puncak Kuno sebagai kawasan pemindahan Genting Highlands Resort kerana beliau mengetahui budaya yang nyaman dan selesa di puncak gunung pasti dapat menarik minat pelancong-pelancong untuk mengunjungi ke kawasan pelancongannya. Tan Sri Lim Kok Tong menggambarkan sikap menepati masa dengan menghadirkan diri pada masa 10 minit lebih awal dari masa yang telah ditetapkan dan juga tidak pernah memungkirkan janjinya. Beliau merupakan orang pertama yang bekerja mengikut shift 24 jam sehari sepanjang minggu untuk memastikan cita-citanya tercapai. Kesimpulannya, setiap individu boleh menjadikan mana-mana tokoh sebagai inspirasi untuk berjaya. Usaha keras dan membuahkan hasil dalam setiap kejayaan yang hendak berjaya. Sesungguhnya
Sesungguhnya, setiap cita-cita yang dan impian menanggil sepenuh perhatian dan perkembangan yang paling tinggi. Justru setiap individu perlulah ada teman yang telah dimuktamadkan dan mengetahui halal tujuan matang untuk mencapaikan kejayaan seperti kata-kata pujakan. Apabila Anda mengetahui halal tujuan Anda sebagai Anda telah mencapai separuh daripada matlamat hidup Anda. Sekian, terima kasih.